بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عنف وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم اشفنا من كل مريض. اللهم اشفنا من كل مريض. اللهم اشفنا من كل مريض. اللهم اشفنا من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kipah tu sikit. Belakang sikit. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, maka aku sebutkan yang pertama bagi yang pertamanya
hingga akhirnya. Dan yaitu pertama Adam. Maka aku ini pengarang kitab ini Syekh Daud Al-Fatani sebutkan yang pertama, yakni yang pertama bagi sifat mustahil. Yang pertama sifat mustahil bagi yang pertamanya, yakni yang lawan bagi yang pertama sifat wajib bagi Allah. Yang pertama sifat wajib bagi Allah apa dia? Wujud. Dan yaitu pertama itu Adam. Artinya tiada. Yaitu lawan wujud. Kedua hudusun. Artinya baharu. Yaitu lawan qidam. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan telah mengeluarkan Abu Dawud daripada Abi Hurairah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikun nasu yatasaaluna hatta yaqula, apa tu nampak, qailuhum hadza Allahu khaliqul khalqi faman khalaqallah fa idza qalu dzalika faqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Allah. Dan buah bagi. Siapa tak dan buah bagi? Modal. Umat dah. Oh, bagus. Takutkan akan manusia dunia mereka itu hingga mereka berkata mereka itu ini Allah yang menjadikan segala makhluk. Maka siapa yang menjadikan Allah? Maka apabila berkata mereka itu akan demikian itu, maka baca olehmu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa apa makna? Summa liyatfil. Gitu. Ludah. Dafala yatfilu. Summa liyatfil an yasarihi. Salatan. Wal yasta'iz minasyaitani. Summa liyatfil an yasarihi salatan
wal yasta'id minasyaitan. Kemudian maka ia berludah dengan tiada air liur pada pihak kiri 3 kali. Dan sungguhnya engkau minta berlindung daripada syaitan. Yang ini minta berlindung dengan Allah daripada tipu daya syaitan. Dan suatu riwayat daripada Ibnu Umar, sabda Nabi SAW, Inna syaitana ya'ti ahadukum fayaqulu man khalaqas sama' fayaqulu Allah fayaqulu man khalaqal arda fayaqulu Allah fayaqulu man khalaqallah wa idza wajada dzalika ahadukum falyaqul amantu billah wa rasulih. Bahwasanya syaitan itu datang, ia akan seorang daripada kamu, maka berkata ia, siapa yang menjadikan langit? Maka berkata mereka itu Allah. Maka berkata pula ia, siapa yang menjadikan bumi? Baca dengan bumi, dengan baca dengan bom. Maka berkata mereka itu Allah. Maka berkata pula ia, siapa yang menjadikan Allah? Maka apabila dapat seorang kamu yang demikian itu, ini kalau kamu berjumpa dengan seorang yang bertanya demikian itu, dia tanya siapa yang jadikan Allah, maka hendaklah dikatakan amantu billahi wa rasulih. Orang yang tanya lagu tu syaitan sebenarnya. Kalau dia tu manusia, bermakna dia tu syaitan dari jenis manusia. Syaitan dari jenis manusia. Pasal kalau orang beriman dia tak akan tanya. Pasal orang beriman dia faham Allah Ta'ala itu Maha Pencipta. Maka bahawasanya demikian itu lari daripadanya. Ini syaitan tadi lari daripada orang tadi. Manakala maka manakala hasil was-was pada hati seorang kamu, was-was yang ditiupkan oleh syaitan ke dalam hati kita, siapa yang bagi jadi Tuhan, macam mana Tuhan tu ada, duduk di mana dan sebagainya, maka bahawasanya demikian, maka hendaklah ia kerjakan seperti yang demikian itu. Yang ni bacalah Qul huwallahu ahad ka, atau amantu billahi wa rasulih dan seumpamanya. Kemudian maka
Kemudian maka ditahankan daripada melepaskan was-was itu sertanya pada demikian itu. Maknanya apa? Jangan ia merasa dialah yang bijak pada melawan syaitan. Hendaklah merasakan Allah yang menolong. Kemudian dan kembali kepada Allah pada menolakkan dia. Yang ni pandang Allah lah yang menolakkan, bukan kita. Dan ketahui bahawasanya berkehendak ia akan membinasakan agamanya dan akalnya dengan was-was. Maka sayugianya, ini sepatutnya bahawa engkau ijtihadkan, ini engkau bersungguh-sungguh. Ini bersungguh-sungguh hati pada melawan syaitan itu. Pada menolakkan dia. Dengan engkau membimbangkan dengan yang lainnya. Jadi dengan kau sibukkan benda-benda yang lain daripada melayan was-was syaitan itu. Maka jika engkau ikut akan dia, maka yang demikian itu tanda kurang akal. Dan agama engkau kurang akal, kurang agama. Dan jikalau tiada, ini kalaulah kamu menggunakan akal, tanda sah iman. Baik, habis. Dan seperti barang yang dikeluarkan Muslim, yakni ulama hadis yang bernama Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Imam Muslim ni salah seorang di antara ulama hadis yang disebut Kutubus Sittah. Kutubus Sittah, yakni 6 pengarang kitab hadis yang terutama dalam Islam. Kalau disebutkan Kutubus Sittah, iaitulah 6 ulama hadis yang paling utama dalam Islam. Siapa dia 6 ulama hadis itu? Yang pertama, Bukhari, Imam Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim. Yang ketiga, Nasa'i. Yang keempat, Abu Dawud. Yang kelima, Ibnu Majah. Yang keenam, Abu Isa At-Tirmizi. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi. Itu 6 tu namanya Kutubus Sittah. Kalau disebut Syaikhan, iaitu 2 ulama hadis yang paling utama. Syaikhan tu 2 orang, 2 syaikh. Maka kita fahamlah kalau disebut Syaikhan tu ialah Bukhari dan Muslim. Antara 6 orang ni, yang paling muda ialah Abu Isa At-Tirmizi. Baik, habis. Kalau imam dalam ilmu tauhid, ada berapa orang? Yang masyhurahnya ada 12 orang. Ya, ada 12 orang. Yang paling utamanya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Lahir tahun 260 Hijrah, wafat tahun 324 Hijrah. Yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Lahirnya tahun 238 Hijrah.
wafatnya 333 Hijrah. Panjang umur Imam, 95 tahun. Yang ketiganya seperti Imam Ar-Razi, Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Lagi Allahumma salli ala. 12 orang semua ya. Imam nanti lu tak mari pula. Sagi dia mari. Kita sebut. Itu imam-imam dalam imam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling utama ni ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mas'ud Al-Maturidi. Baik, habis. Imam Haramain. Sekali dah tu. Baik, kita sambung tadi. Dan seperti barang yang dikeluarkan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Dikatanya ditanya akan Nabi SAW bahawasanya kami dapat pada diri kami barang yang besar. Apa dia? Kami telah dapat ujian yang besar maknanya. Barang yang besar ni ujian yang besar. Apa dia ujian yang besar tu? Seorang kami bahawa kami katakan dengan dia. Mana seorang dari kami ni mendapat ujian yang besar. Apa dia ujian yang besar ni? Ujian yang besar tu ialah ditanya syaitan siapa yang menjadikan Allah. Itu maksud dia di sini ni. Dapat ujian yang besar maknanya satu orang daripada kami ni ditanya. Siapakah yang menjadikan Allah? Bahawa kami katakan dengan dia. Bahawa kami kata akan dia. Kami kata dengan dia. Yang ni kami kata seperti mana kata yang di atas ni. Kata apa? Amantu billah. Baik. Bahawa kami katakan dengan dia. Yang ni dengan amantu billah. Titik situ. Dobik molek tu. Ringkas sangat kitab ni. Bahawa kami katakan dengan dia. Yakni dengan soalan tadi tu. Kami kata dengan dia. Yakni dengan amantu billah. Gitu. Titik. Bahawa kami katakan dengan dia ni dengan perkataan amantu billah. Titik. Sabdanya. Dan sebenarnya telah kami. Dan sebenarnya telah kamu dapat akan dia.
Yang ni kamu telah dapat melawan akan dia, ni akan was-was syaitan itu. Sabdanya ni, maka sabda Nabi SAW, dan sebenarnya ni sebenarnya telah kamu dapat akan dia, yang telah kamu dapat melawan was-was syaitan itu. Titik. Kata mereka itu bahkan, yakni ya Rasulullah. Maka sabdanya demikian itu tanda semata-mata iman. Yakni iman yang sebenarnya. Kalau kamu dapat lawan, itu maknanya kamu itu ada iman. Baik, habis. Kalau orang nak cerita sikit lah. Bab kita ni belum. Maksud kata Allah Ta'ala tu, Allah. Dulu ni ada satu orang. Dia tanya, kalau alam ni, kalau orang tanya kita nak jawab macam mana? Siapa menjadikan alam? Allah lah yang menjadikan alam. Allah tu siapa? Allah tu ialah Al-Khaliq. Maknanya yang maha mencipta. Allah itu ialah Al-Khaliq, iaitu yang maha pencipta. Siapakah yang menjadikan alam? Yang menjadikan alam ialah Al-Khaliq, iaitu Tuhan yang maha pencipta. Jadi, dia tanya pula, siapakah yang menjadikan Al-Khaliq? Siapakah pula yang menjadikan yang maha pencipta? Maka, dia jawab, hendaklah engkau faham. Apabila dikatakan yang maha pencipta, bila dipaham yang maha, arti yang maha itu ialah yang teratas, yang tidak ada yang mengatasinya. Itu makna kata yang maha. Yang maha dalam istilah orang Melayu ialah yang teratas, yang tidak ada yang mengatasinya. Jadi bila dipaham Tuhan itu yang maha pencipta, tentulah tak ada yang menjadikannya. Sebab apa? Yang mengatasinya itu tiada. Macam kita kata yang duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Nama pun yang maha mulia, makna atas pada dia tak ada dah. Atas pada Agong ada lagi siapa atas? Atas pada Agong siapa? Ada tak? Yang apa duduk sekolah rendah dulu, cikgu tak ajar. Cikgu bahasa Malaysia ajar. Atas pada Agong siapa? Oh, tu pun balik ke? Amirul Mukminin balik ke?
Baik, jadi apabila dikatakan yang maha, maknanya yang maha tu maksud yang tiada mengatasinya. Mana yang tak ada lagi atas pada dia. Jadi kalau kamu faham makna yang maha pencipta, maka kamu tak akan bertanya lagi siapakah yang menjadikan yang maha pencipta. Sebab atas pada dia tak ada lagi dah. Kalau kamu tanya juga, makna kamu tak faham bahasa Malaysia. Maka dia pun tak tanya dah lepas tu. Faham? Faham tak cerita saya ni? Apa tak faham kat tengah? Umat faham? Betul ke? Betul. Elmang faham? Tulis kan? Tulis apa tu? Lagi nak baca tengok. Apa dia tulis? Tu nak jawab secara ringkas lah. Secara mudah. Ya. Jadi kalau orang tanya siapa yang menjadikan Allah, maka kita jawab Allah itu Tuhan yang Maha Pencipta. Kalau kamu faham makna Maha, maka kamu tak akan tanya lagi siapa menjadikan Allah. Pasal apa? Bila kata yang Maha, iaitu yang tak ada yang mengatasinya, tak ada yang lebih atas pada dia. Maka dialah yang mencipta sesuatu, dia tu pula tak ada yang menciptanya. Sebab dia yang di atas. Habis tu ada dia macam mana? Adanya tak ada mula bagi adanya. Adanya itu sedia kala. Ada Allah tu tak ada mula bagi adanya. Adanya itu sedia kala. Macam mana nak kata Allah tu ada sedia kala? Kamu kata Allah Ta'ala tu ada sedia kala. Tunjukkan kepada saya adanya tu ada sedia kala, tak ada mula. Maka kita tunjukkanlah jari kita kat dia seperti mana Imam Hanafi tunjuk dekat dahari. Apa dia? Kamu tengok jari kamu tu, ia ada 5. Mana mula, mana akhir. Tentu kamu akan kata tak ada mula, tak ada akhir kan. Nak kata mula yang mana? Siapa boleh jawab? Jari itu mana mula, mana akhir. Tak ada mula kan. Jadi maknanya tak ada mula, maknanya apa? Maknanya ya tak boleh ditunjuk diri tiada mula. Hanya boleh dipaham. Siapa tak faham bermakna tiada akalnya. Bukan kurang akal, tiada akal. Kamu tulis apa yang saya kata ni, jangan jadi macam Elman. Suruh tulis, dia apa dia tulis, saya pun tak tahu. Tulis dah Elman. Apa yang aku tulis? Hak saya kata kah, hang buat apa? Ulah Elman. Mari sat buku nak cek. Apa dia tulis? Dia tulis lah. Tiga dia tulis. Yang apa ni? Tak siap tulis lagi. Nah, tulis pergi siap.
Ini iman. Jawapan tu datang dari keimanan kita. Iman tu datang dari mana? Iman tu datang dari kurniaan ilahi yang bernama Al-Mu'minu. Allah ada satu namanya Al-Mu'minu. Kita pun Al-Mu'minu. Kita Al-Mu'minu, orang yang beriman, isim fa'il. Allah Al-Mu'minu, yang diimani, isim maf'ul. Eja serupa. Tapi istilahnya lain. Ya, jenis isimnya lain. Macam kita kata Allah maujud, makhluk pun maujud. Allah maujud, yang maha mengadakan. Makhluk maujud, yang diadakan. Eja sama. Tapi istilahnya lain. Maujud Allah, isim fa'il, isim maf'ul bimakna al-fa'il. Maujud makhluk, isim apa? Apa? Isim maf'ulun bih. Macam Al-Mu'minu. Al-Mu'minu nama Allah bukan? Siapa ingat nama Allah Al-Mu'minu? Kat tangan. Siapa ingat nama Allah Al-Mu'minu angkat tangan? Tak ingat? Oh, dah seorang tak ingat. Aduh. Hari-hari duduk baca, dia boleh tak ingat. Sebab tu saya kata, masa baca Al-Asma'ul Husna, jangan pergi jamban. Duduk baca Asma'ul Husna. Ni orang pergi baca Asma'ul Husna, pergi jamban. Mana nak ingat? Tak apalah, seorang tak ingat, lain semua ingat. So baca dengan Al-Mu'minu. Apa nak baca? Nama Allah Al-Mu'minu. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kan? Tak pernah baca? Ada seorang tak pernah baca. Macam mana? Jadi Al-Mu'minu Allah tu bukan makna orang yang beriman. Al-Mu'minu nama Allah tu ialah Tuhan yang diimani. Tuhan yang diimani, yang diimani. Mana tak isim fa'il bimaknal maf'ul, yang diimani. Kalau kita Al-Mu'minu, yang beriman, isim fa'il. Al-Mawjud, Mawjud, isim maf'ul bimaknal fa'il. Mu'min, isim fa'il bimaknal maf'ul. Faham? Ada beza apa kan? Faham agak-agak. Sebab tak faham? Kat dengar. Sebab tak faham kat dengar. Sebab tak faham. Tak faham pasal tak menghafal. Tu cerita dia. Pasal tak menghafal isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul. Siapa tak tahu apa itu isim fa'il? Isim fa'il apa dia? Kat dengar siapa tahu? Sebab tu isim fa'il kat dengar. Tak tahu isim fa'il. Oh jenuh. Patut dia tak faham. Dia tak tahu isim fa'il. Umar, apa isim fa'il? Apa tengok-tengok? Jawablah. Why you look? Why you look? Apa tengok-tengok? Jawablah. Saya tanya siapa tak faham, tak angkat tangan pun. Tanya lah.
Ngok. Apa dia isim fa'il mak? Omel. Orang tanya siapa tak tahu angkat tangan, dia tak angkat pun. Mana dia tahu. Tanya nak ngangor. Saya pun tak faham lah. Budak. Nah. Ha. Ni atas mata sebab biji putih. Dia nampak mata putih. Kau nak kau ingat benda tahu. Ilmang, apa dia sifat? Itulah saya tanya, tak mau angkat tangan, kata tak tahu, yang tahu semua. Apa isim fa'il ni Syed? Syed kecil, film production. Dia buat filem benda. Apa dia isim fa'il? Ha? Yang membuat, pandai. Baru saja belajar sini, tak sampai setahun. Umar dah kat 3 tahun, tak tahu. Buat malu company. Apa isim maf'ul? Ni. Tu. Ridwan. Tanya orang baru. Nak habaq kat Muhammad ni. Muhammad tak tahu. Dia kat 3 tahun kat sini. Muhammad tak tahu isim maf'ul. Ni Ridwan. Apa dia isim maf'ul? Yang dibuat ni Muhammad. Muhammad bin Zaidi. 3 tahun kat sini. Tak tahu lagi isim maf'ul. Tu baru masuk. Tak sampai setahun Ridwan dah tahu. Malas sangat ni Muhammad. Sepa Muhammad. Woi. Mainlah gendang tak apa. Tasrih hafal lah juga Muhammad. Oi, hang lama dah duduk sini. Isim fa'il pun tak tahu, isim maf'ul pun tak tahu. Bikin malu company. Hei, suruh hafal tak mau hafal. Duduk lama dah. Nak tanya hak belakang tu paling baru. Mereka dah hafal habis lah. Nak tak mau hafal lagi. Bila nak pergi habis ni? Wahai Muhammad bin Zaidi bin Muhammad Zaidi. Patut hang lah paling pandai. Antara orang terawal di sini. Yang kawal lah ngomak elok lah. Ngomak Suruh hafal. Dia pandai terus selamanya. Suruh hafal tak mau hafal. Setiap malam saya suruh hafal tasrik. Tak mau hafal juga. Saya pun tak hati. Sebenarnya tasrik tu kalau hari ni saya suruh malam sekali hang buka. Hang makan dah ingat dah. Ni dah tak buka-buka. Ada tak buku tasrif kulit hijau? Saya bagi ada. Kau bawa balik rumah lapis belacan lah. Ada. Mbak hantar mana? Lapis periuk. Rumah ada. Tinggal ke rumah. Ada kat mana? Kadang. Duduk tinggal situ atau buka-buka tengok. Malam ni buka. Apa yang tasrif tu? Kalau nak kabur, setiap malam saya suruh. Rumah letih aku ni. Benda tu 10 ya. Fa'ala ya fa'alu fa'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun ifila taf'il. Alamak, mudah sangat. Berapa hari suruh apa tak apa yang tu tak boleh nak apa susah lah. Budak perempuan satu kitab tu dia hafal habis. Apa tak apa-apa buat malu. Siapa nak kahwin dengan hampa tak tahu lah oi. Monyet kat belakang betul mau kahwin dengan hampa aku malas aku ni. Cakap suruh hafal buat tak reti. Saya pun tak reti nak cakap lah. Esok saya biar lah. Saya biar lah nak boleh-boleh tak boleh sudah. Nak lagu tu lah? Tahu lah. Saya ni, cikgu mana-mana pun lah. Kalau dia tengok budak tu malas, dia lagi malas. Cikgu mana-mana pun dia tengok budak ni malas, dia lagi malas. Kita ni dah tak ramai. 8,000 orang yang belajar. Bukan dah ramai pun. Lepas tu malasnya 9,000. Lama-lama ke tidur lah kita buat apa, ngajar pun malas.
Sebudak malas. So mari jabat rumah dia test. Lama duduk pondok cuba tasrif dakhala. Dakhala tu nak tanpa ustaz. Monyet ke bro? Memang kena tutup lah pondok. Apa duduk 2 tahun. Tasrif dakhala pun dia tahu. Jabat rumah tak lama dia main cek. Dia main cek dia test seorang-seorang tasrif, fiqh, tauhid. Dia tengok mengaji ke tak mengaji betul ke? Sekolah kita ni dah dalam urusan pendaftaran. Dia nak tengok hak mengaji lama ni apa dah mengaji. Patutnya boleh sekat niat tiba-tiba fa'ala yaf'alu fa'lan pun dia tahu. Ustaz mengaji apa di sini? Ustaz ni cawangan GISB yang keberapa ni Ustaz? Sudah. Muhammad bin Zaidi. Setiap malam sebut nama hang. Tak larat lah. Malas dengan saya pun dia tahu Muhammad. Umar, Elman nampak kajian dia. Tu macam tu juga lagi. Orang dah habis umur berahin, yang mai baru setengah tahun dah habis umur berahin, Muhammad bin Zaidi baru 13 muka surat. 3 tahun lah. Suruh hafal lama lah. Tu mak dia duduk dah kat belakang siang kat mak. Siang kat mak. Ni ayah tak main. Siang kat ayah. Anak mak mari ayah mari nak bagi semangat ke hang ngaji. Hang ada buat lagu ni siang kat mak. Faham tak Muhammad Zaidi? Siapa hang jadi lagu ni? Malas sangat bersepa. Sagi nak balik, sagi panggil syak pergi jumpa mak saya. Bagi mak hembus sikit lagi. Bagi mak hembus sikit tu bubur biar rajin sikit Muhammad wei. Jangan bagi malu mak ayah. Hang tu orang lama. Faham tak? Siapkan mak ayah, tu ayah mai. Panjang umur dia. Suruh mak hembus sikit bubur. Ni ayah suruh hang buat muka muncung ayah hang. Ayah mu tak mau anak suruh-suruh pasal apa? Mak ayah suruh hang buat muka muncung. Kesianlah kat ayah hang wei. Ayah hang nak bagi hang rajin. Ni nak habaq semua bayar rantau. Legih sangat. Saya duduk simpan lah ni. Ni hari ni saya cerita semua bayar rantau. Tapi hang berubah sikitlah Muhammad wei. Muhammad. Jangan buat lagu tu. Siang kat mak ayah, faham tak? Esok saya tanya, tak dapat jawab lagi hang siap. Saya public canning lagi. Ni namanya public canning. Sidang media. TV3 tak main lagi. Sian lu kat ayah mak. Mak duk main bagi semangat, anak tak mau ngaji. Sian. Suruh hari tu suruh berhenti, tak mau berhenti. Suruh pergi tempat lain, tak mau. Duduk sini pun tak nak ngaji. Nak jadi apa? Tu seorang lagu tu Said ni. Mai jauh-jauh Perak tu. Kau ni rasa rajin sikit kan duk malas juga Said? Apa sengih-sengih saya tanya mai? Kalau lagu tu ya? Lagu tu ya? Lagu tu juga balik lah. Bulan depan ayah main balik lah. Saya tak semangat ngaji buat apa? Saya tak mau lagi mak ayah kata habis duit aku 350 bulan tak dapat. Bulan depan ayah main balik. Balik. Duk macam tu juga. Buat apa? Biar betul-betul mengaji sudah. Anak mengaji sudah. Tak nak mengaji balik lah. Buat apa? Letih. Letih ayah mak letih. Siap kat mak ayah. Saya siap kat mak ayah. Mak ayah tu letakkan harapan yang tinggi. Tu anak dia. Kerana anak tak mau ikut. Ni mula tak mau ikut, esok tua lagi tak mau ikut. Mula tak mau ikut, esok tua lagi tak mau ikut. Saya ada pengalaman, saya tahu lah. Saya umur dah tua, saya tahu tengok. Kalau mula tak mau ikut, tua esok lagi tak mau ikut. Saya balik cari besi lah. Cari besi, timburuk, besi botol lama-lama. Jalan buah lampu ni.
Cukup penuh 20 guni, 40 guni panggil lori main ambil. Dapat agak duit. Duduk malas. Ngaji malas, ngaji tak mau. Suruh pergi kerja, siapa nak terima? Kedai minyak tak mau terima. Hilang lagi tak terima. Umur tak cukup. DJ pun tak ada. Habis buat apa? Kutip besi lah. Kutip besi tu jalan tu. Itulah kerja lah. Kalau nak merepek saya. Setiap malam saya merepek. Dah kat tu. Malas nak cakap. Maka suatu riwayat dibacanya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batilu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ini pada satu riwayat sahabat ni dia tak baca amantu billahi wa rasulih, tapi dia baca wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batilu wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awwalu dialah yang awal, wal akhiru dialah yang akhir, wal zahiru dialah yang zahir, wal batil bukan wal batil, wal batinu. Potong wal batil. Wal batinu. Alif lam ba alif ta nun, bukan ta lam. Ta lam jadi batil. Takkan Tuhan tu batil tu? Wallah, masya-Allah. Silap tulis tu. Kodok padam tu tak payah buat kurungan tu. Padam tu Ada boleh kuit padam tu Tak ada boleh kuit potong. Tulis kat bawah dia wal batinu. Wa alif lam ba alif ta nun. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Gitu. Bukan wal batilu Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Huwa tu apa huwa? Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dialah. Huwa tu dhamir muzakkar ghaib asalnya. Ganti nama bagi kalimah lelaki yang tak disebutkan namanya. Itu nama huwa. Maka huwa tu kata ulama tauhid, ulama tasawuf, huwa tu satu di antara ismullah, nama Allah. Maka hukum zikir hu adalah adalah sunat, termasuk dalam sunat-sunat berzikir. Siapa kata zikir hu macam beruk di hutan, murtad wal iazubillah. Sebab menghina nama Allah. Wow. Ni ada satu ekor Wahabi. Dia kata zikir hu tu macam beruk di hutan ni. Hu. Masya Allah. Boleh membawa kepada murtad orang cakap lagu tu. Sebab hu ni nama Allah. Dalam Quran saja ada berapa hu? Allahul ladzi. Kita baca ayat kursi. Hari-hari kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwa dalam Quran ada berapa? Saya ingat saya berapa? Saya ingat. Hari tu saya dah sebut dulu. Apa ada? Dan nanti saya boleh tengok balik. Lupa pula. Jadi bermakna sebut hu. Dalam zikir, niatkan hu tu Allah ada pahalanya. Sebab hu tu kata ulama tasawuf, satu di antara nama Allah. Maka ulama-ulama ahli-ahli tasawuf zikir hu. Namun dalam kitab hikam dia cerita hu tu zikir ahli khawas. Bukan orang awam. Orang-orang khawas dia zikir hu. Bukan orang awam. Orang-orang khawas.
Tapi kalau orang awam nak zikir hu boleh tak? Boleh. Tak salah. Kalau dia tahu hu tu ialah Allah. Yang tak tahu ni Wahabi. Dia tak boleh dia tak tahu. Masya Allah, puak-puak Wahabi ni. Main-main. Dia tak pernah baca Quran pun kali puak Wahabi. Baik, habis. Dan kata Abu Sulaiman, manakala engkau dapat was-was, yakni dapat khutrah syaitani, dapat was-was, dapat bisikan syaitan. Bisikan syaitan kata apa? Tuhan ni ada ke? Mana ada, tak nampak pun. Sungguh ke? Umpamanya. Datang was-was mengenai ketuhanan Allah. Maka sukakan olehmu akan dia. Sukakan maknanya persendakan sahaja was-was syaitan tu. Sukakan itu maknanya bukan kamu suka dengan was-was tu. Mana kata sukakan itu, yakni kamu persendakan ya mustahzi'un. Ya. Persendakan dia. Persendakan was-was syaitan tu. Buat lawak bodoh dengan dia. Maka sukakan olehmu akan dia. Wahai syaitan bodoh, jangan kau tipu aku. Kau dah bodoh bangang, jangan bodohkan aku, umpamanya. Wahai syaitan bangang, jangan kau bodohkan aku. Kau dah bangang bongok, jangan bongokkan aku. Bodoh punya syaitan. Lepas tu baca doa Jibril. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hembus belah kiri. Terbakar dia. Ya. Itu cara nak bakar syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu namanya apa? Doa Jibril membunuhkan ifrit. Jibril bagi dekat Nabi masa kisah Isra' Mi'raj. Dalam Isra' Nabi tu, Nabi tengok ada satu datang kat belakang duk gejar dia, bawa obor. Tahu bawa obor? Obornya tahu enggak? Tahu obor tu obor. Apa dia obor? Bukan obor-obor dalam laut tu. Tak kata tu. Obor ni api, jamung api. Maka Nabi tengok belakang tu ada binatang bawa jamung. Nabi tanya Jibril, "Ya Jibril, mendapa belakang?" Jibril kata, "Itulah afrit, jin yang paling jahat dalam jin-jin. Dalam kumpulan jin. Dalam kumpulan jin ni, jin afrit paling jahat. Paling gedebel dan berdoa tak ada dah." Maka Jibril tanya, "Mahukah kamu ya Rasulullah aku ajar cara nak membunuhnya?" Maka Jibril kata, "Kau bacalah ayat ini." Nabi pun baca. Baca-baca dihembus. Lalu jatuhlah dia, tersungkur, terbakar dan padamlah jamungnya. Jamungnya terbakar. Jamung tu jamung. Jamung tahu jamung. Siapa tak tahu jamung? Syed tu jamung. Hang semua dia tahu Syed. Obor tu, obor. Obor pun dia tahu. Tahu pula, obor tu jamung. Bahasa lama ni jamung. Celek-celek nampak elektrik dengan TV. Lepas tu nampak handphone. Mana nak tahu zaman-zaman dulu orang pergi masjid bawa jamung. Zaman apa dah ada pelita lah. Kurang-kurang pun pelita ayam. Sebelum pada tu pakai jamung. Jamung tu. Jamung ni dibuat daripada batang dia tu buluh. Ujung tu dibubuh lalang ke atau apa-apa yang boleh dibuat bahan bakar lah.
guni buruk ke, maka dibakar. Bawa buat suluh. Faham? Malam-malam nak jalan, ya, dibakar ujung itu, yang diletakkan guni ke, rumput ke, yang kering, yang boleh tahan lama lah. Sumbu. Lalu dibawa. Tak pakai minyak. Kalau lama boleh tahan, lama tu je lah. Direka lah bagi dia tahan lama. Zaman dulu mana ada minyak tanah. Kalau ada pun susah. Pakai jamung lah. Waktu siang tak bawa. Siang bawa buat apa malam? Malam sahaja. Yang bawa siang ni Melayu zaman hari ni ya. Naik motor siang kena pasang lampu. Dia cerah nak cerah lagi. Tak tahu lah pengendura. Pasal apa? Pasal ramai orang buta zaman ni kot. Ya? Pasal lampu pun tak tentu lagi orang nampak betul-betul. Baik, habis. Maka apabila suka kamu, ini kamu mempersendakan syaitan tadi dengan memperbodohkan perkataan dia, nescaya putuslah daripada kamu. Ini putuslah wahwas dia kepada kamu. Kerana bahawasanya tiada suatu terlebih benci kepada syaitan daripada tertawa-tawa. Jadi tertawa-tawa kepada syaitan tu, ya, kerana memusuhi dan membencinya adalah satu perkara yang amat ditakuti oleh syaitan. Dia takut kalau kita ni gelak ke dia. Dia duk gelak kita pula gelak ke dia cukup takut. Kerana bahawasanya tiada suatu terlebih benci kepada syaitan daripada tertawa-tawa orang yang mukmin kepada dirinya. Ya. Tertawa-tawa orang mukmin kepada diri dia tu satu benda yang sangat tak suka syaitan. Ya. Satu di antara benda yang berpahala ialah kita melaknat syaitan. Satu perkara yang mendapat pahala oleh orang beriman ni ialah melaknat syaitan. Laknat orang tak boleh, dilarang. Laknat syaitan tu sunat. Contohnya apa dia? Contohnya syaitan datang kat kita, ajak kita buat jahat. Tak kira buat apa pun. Contohnya nak mengapai malas. Ya. Dah ambil dah kita umur berakhir tu nak ngapai. Dah main malas. Bersembang lah. Maka itu daripada malaikat ke daripada syaitan? Yang rasa malas tu. Malaikat? Syaitan dah tu yang kata, tu saudara mengapai lah. Oi, awal lagi. Dah awal. Sebulan lagi. Dah, lebih sebulan dah ni. Dah dekat 3 bulan. Lebih sebulan, dah dekat 3 bulan. Dulu dia kata, tak apa lagi saya ngapai ni. Nah, dekat 3 bulan, bermuka surat 13 Muhammad Azadi. Dah habis-habis lagi. Nanti tolong embuih sikit ubur-ubur ni. Bagi dia rajin sikit. Lagi lepas syak ke, ubur ke. Saya nasihatlah sikit. Pasal dia orang awal. Dia antara orang terawal datang. Malu kat orang baru. Orang baru pun dah habis semua. Kalau tu seorang lagi tu, orang lama tu. Paling lama. Muka surat 7. Apa cerita Jangan marah saya buat public caning kat sini. Ya, pasal saya bagi masa dah lama ni, dah 2 tahun lah. Masa mula-mula mari lagi suruh hafal. Tiba-tiba orang baru dah habis, orang lama tak habis-habis muka surat 15. Malu company.
Saya habis saya. Umur berakhir. Oh habis lah. Tu orang baru. 10 tahun. Hai. Jadi apabila kita ni rasa malas nak menghafal, rasa malas lah nak buat taat, sunat kita menyebut begini, wahai syaitan laknatullah, jangan kau ganggu aku. Wahai syaitan laknatullah, jangan kau tipu aku. Wahai syaitan laknatullah, jangan kau perdaya aku. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bih belah kiri. Ludah tanpa elio lah. Kalau ludah dengan elio, kena pula muka Hasan. Tak dia kena tambah lah dia punya power cermin mata dia tu. Elok-elok 200, kena buah 2000. Siapa? Berkarat. Faham? Ludah tanpa elio. Puih, itu ya. Mudah-mudahan dia lari terbakar dia. Orang kau jangan sebut laknat. Tak boleh. Syaitan sunat. Ni syaitan tak mau sebut laknat. Ikut pula. Syaitan ni sunat kita laknat dia. Dapat pahala. Lebih banyak kita melaknat dia, lebih banyak pahala. Syaitan ni wajib dibenci dan dilawan dan dibakar dengan bacaan-bacaan yang tertentu. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tadi. Orang jangan bakar. Ni orang nak dibakar. Syaitan tak mau dibakar. Baik, habis. Maka apabila duka cita dengan dia, nescaya bertambah-tambah lagi was-was. Apa maksud duka cita dengan dia? Maksudnya bersedih dan berkeluh kesah dengan urusan dunia yang menipu daya. Orang yang ditimpa keluh kesah dengan dunia, hendaklah membanyakkan istighfar dan berselawat ke atas Nabi. Tapi bila kita berkeluh kesah dengan urusan dunia, maka tu maknanya kita berduka cita dengan syaitan. Kita ambil kisah dengan duka cita syaitan. Iblis ni dia duka cita sebab dia tak boleh masuk syurga. Syaitan ni dia duka cita sebab dia tak boleh masuk syurga. Untuk menambahkan kebebalannya, maka dia mencari manusia dan jin untuk turut serta dengan dia kekal dalam neraka. Maka sepatutnya kita ni, kalau dah tahu berdosa, hendaklah kita minta ampun dengan Allah. Tapi iblis tak, dia bebal. Tak apalah Allah, kau dah pilih aku masuk neraka, nerakalah. Tu kata bebal. Kita manusia ni jangan jadi macam iblis. Iblis ni maknanya apa? Apa makna iblis? Bukan air iblis. Iblis apa maksud iblis? Siapa tahu angkat tangan? Lupa habis dah. Iblis maksudnya yang putus asa dari rahmat Allah. Iblis maknanya yang putus asa dari rahmat Allah. Iblisun. Makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Ablasa yang berperangai iblis. Iblis yang putus asa dari rahmat Allah. Kalau ablasa,
yang berperangai seperti iblis. Jadi kita jangan jadi ablasa. Jangan apabila kita dah buat salah, alang-alang buat salah biar mampu yang masuk neraka. Jangan, tu nama ablasa. Dia alang-alang buat jahat, berjahat terus sampai mati. Itu namanya ablasa. Alang-alang tak dapat, dia semua tak dapat lah. Itu ablasa. Alang-alang aku tak masuk syurga, biar aku ajak semua orang masuk neraka. Itu ablasa. Alang-alang aku tak dapat, biar semua orang tak dapat. Itu ablasa. Ablasa tu pada ablasa. Apa dia ablasa, Irman? Orang yang berperangai iblis. Apa maksud iblis, umat? Yang putus asa dengan rahmat Allah. Apa hukum putus asa dengan rahmat Allah? Apa hukum putus asa dengan rahmat Allah ni? Siapa tahu? Tak tahu? Siapa tahu kat dengar? Saya nak tengok apa orang yang tahu. Tak tahu apa hukum putus asa dengan rahmat Allah. 1, 2, 3, 4. Apa orang karing pun tak tahu hukum dia. Jenah. Karing apuang lah pula. Kita panggil. Teruklah ni. Apuang karing pun tak tahu. Putus asa dengan rahmat Allah, hukumnya murtad. Dia tahu. Apuang karing. Apuang karing. Putus asa dengan rahmat Allah, hukumnya murtad tu. Hantar kan? Tahu ke dia tahu? Baru tahu. Dia dah tahu. Ramah duduk sini. Setahun lah. Hai. Lepas tu orang suruh hafal tu 68 aku hidup iman tu tak hafal. Itu masalah ya. Hafal semua tu jumpa. Itu kesimpulan dia. Tanya apa dah hafal. Tanya tak tahu. Faham? Jadi iblis ni maknanya yang putus asa dengan rahmat Allah. Siapa putus asa dengan rahmat Allah namanya ablasa. Maka ablasa itu hukumnya, kalau putus asa dengan rahmat Allah, hukumnya murtad lah. Apa contoh putus asa dengan rahmat Allah? Doa pun tak dapat, tak payah doa. Doa pun tak dapat. Apa? Tu putus asa dengan rahmat Allah. Doa pun Tuhan bukan nak makbul. Aku bukannya Nabi, aku bukannya wali, aku bukannya ulama. Aku bukan orang baik-baik. Kalau aku doa pun Tuhan bukan nak makbul. Dia kata saya doa. Itu putus asa dengan rahmat Allah tu. Siapalah aku nak berdoa, Tuhan nak makbul ke? Itu putus asa tu. Tak boleh kita rasa lagu tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa pun doa Tuhan makbul. Fir'aun pun minta dengan Allah Ta'ala. Ya Rabbi Musa wa Harun. Wahai Tuhan Musa dan Tuhan Harun, selamatkan nyawaku, jangan aku mampus dalam laut ni. Dia minta doa dengan Tuhan, dia tak putus asa dengan rahmat Allah. Tapi oleh kerana nyawa dia garah-garah, tak terima dia pasal nyawa dia garah-garah. Kita ni yang tak nyawa dia garah-garah ni pun dah putus asa dengan rahmat Allah, teruk lagi kita daripada Firaun. Teruk lagi kita daripada Firaun kalau kita ni putus asa dengan rahmat Allah. Firaun pun tak putus asa dengan rahmat Allah. Tapi tak diterima pasal nyawa di ghargharah. Apa dia maksud ghargharah? Nyawa di halqum. Nyawa di sempadan. Nyawa di sempadan nak mampus. Susah dengan nak faham. Bila nyawa dia ghargharah, Allah Ta'ala tak terima iman. Allah tak terima taubat.
Faham tak? Satu lagi masa bila? Masa matahari naik dari Indonesia. Pada mana? Barat. Yang kan di Indonesia. Jagalah. Faham tu? Baik. Jadi apabila syaitan ajak kita buat dosa, banyakkan kita sebut, wahai syaitan laknatullah, jangan kau ganggu aku. Wahai syaitan laknatullah, jangan kau ajak aku buat benda-benda yang Allah murka. Wahai syaitan laknatullah, jangan kau tipu aku. Wahai syaitan laknatullah, engkau tu kekal dalam neraka. Jangan kau ajak aku masuk sekali. Kita cakap sebut sampai kita terlupa niat yang dia masukkan ke dalam hati kita. Kita sebut tu sampai kita hilang perasaan was-was yang dia bisikkan ke dalam hati kita. Maka kita dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah daripada kita menyebut astaghfirullahalazim walaupun sejuta kali tapi tidak khusyuk. Cakap yang tadi tu 10 kali tapi berjaya menghalang dia daripada meneruskan tipu daya terhadap kita, lebih besar pahalanya daripada membaca istighfar sejuta kali yang tidak khusyuk. Kadang-kadang mulut baca astaghfirullahalazim, hati ada ujub pula dah. Itu lagi tak ada pahala. Baik, habis. Maka apabila duka cita dengan dia, nescaya bertambah-tambah lagi was-was. Kalau kita dah ikut duka cita kita macam duka cita dia duka cita pasal dia tak memperolehi syurga. Kita duka cita sebab kita tak memperolehi syurga dunia. Bermakna kita dengan dia tu serupa. Jangan duka cita kalau kita tak ada harta kekayaan. Dengan duka cita kalau tidak ada pangkat kebesaran. Dengan duka cita kalau kita tak boleh bersama dengan orang-orang kaya yang ternama. Duk kampung Ulu Banat yang macam kita lah kan. Ujung kampung kawan dengan monyet je. Jangan duka cita. Kita kena rasa bersyukur sebab Allah Ta'ala tak campurkan kita duduk dengan orang kafir. Katalah kamu duduk kat Florida nak. Habis anak satu dunia. Sebab tak duduk kat Florida. Tidak mampus buta. Orang Florida sokong Israel musnahkan Palestin. Palestin rosak 35 bilion USD. Florida menanggung 200 bilion USD. Berapa kali ganda? 5 kali ganda. Ibaratnya kalau dapat harta karun, 1/5 kena keluar zakat. Nampak? Itulah zakat dia. 5 kali ganda daripada kerosakan Palestin. 200 bilion nak baik pulih Florida. Berbanding Palestin 35 bilion. Nampak tak? Negeri di Amerika yang menjadi pusat ketenteraan Amerika, apa nama dia? North Carolina. Musnah 35 bilion USD. Allah datang tentera dia, apa dia? Tornado. Tornado. Apa dia? Hurricane. Apa dia? Motor hurricane lah Ustaz. Ada lagi ke motor hurricane? Ada lagi ya? Ada dah no. Dia mari puting beliung. Bukan taufan lagi lah. Puting beliung tu. Puting beliung tu tak ni? Tahu macam mana puting beliung? Apa?
Angin berputar. Oh, pandai umat pandai. Dia bahasa dia bagus. Dia angin berputar. Itu bahasa umat. Dia cerdik lah ni komen dia. Arab cakap apa? Oh. Ha. Nampak tak? Allah Ta'ala kalau dia turunkan bala. Biasanya bala ni Allah Ta'ala turun bukanlah di tempat-tempat ceruk-ceruk. Kalau tempat ceruk-ceruk ni bala tak tahu mana pun kita tengok sikit-sikit lah. Kan? Baik. Bangga sangat duduk kat Amerika. Kali dia mari ambil ikut. Baik ya, habis dekat tu. Kita berhenti dekat tu, insyaAllah kita sambung. Jadi jangan kita susah hati dengan kesusahan dunia. Susah hati dengan kesusahan dunia itu kegembiraan bagi syaitan. Kerana kita sudah masuk perangkapnya. Jadi apabila kita rasa libang-libu hati, payahnya menempuh susah dunia, maka susah hati itu bukan sebab dunia tu dah. Susah hati itu sebab kita telah diludahi oleh syaitan ke dalam hati kita, bagi kita libang-libu, susah hati, keluh kesah, resah, gelisah, duka, nestapa tu bukan sebab tak ada dunia tu dah, tapi sebab hati kita diludahi syaitan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata apa? Syaitan tu sentiasa duduk di tepi hati kita, di mana lidahnya sentiasa jelit, letak kat hati kita, biar kita ni berkeluh kesah dengan soal-soal dunia sampai jadi dosa-dosa besar. Jadi berkeluh kesah tu bukan sebab tak ada dunia tadi, sebab kita telah terkena ludah syaitan. Kita sudah terkena ludah syaitan. Maka hendaklah kita ludah balik ludah syaitan itu dengan kita melaknatnya dan meludahnya dengan membakar ayat tadi ni. Baca ayat tadi. Wahai syaitan laknatullah, jangan kau tipu aku. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ludah ku kiri. Apa juga was-was yang diganggu oleh syaitan terhadap diri kita. Apa juga. Bukan kata dia kata Tuhan tu tiga, Tuhan tu tak ada, Tuhan tu ini, Tuhan ini dia. Apa juga dia ajak kita buat dosa, dia ajak kita ni buat maksiat, dia ajak kita ni berkeluh kesah dengan kemiskinan, dia ajak kita ni berkeluh kesah dengan susah dunia. Dia apa juga yang kita rasa tu memang dari syaitan, maka kita sebut, ya wahai syaitan laknatullah, jangan kau tipu aku. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita ludah belah kiri. Ataupun kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ludah belah kiri. Ataupun kita baca amantu billahi wa rasulih, ludah belah kiri. Kita kata wahai syaitan laknatullah, jangan kau tipu aku, tu satu zikir yang amat besar pahalanya, yang syaitan amat takut kalau keluar daripada orang mukmin. Keluar yang tu ibaratnya kita mentertawakan dia. Bagi syaitan tu kita gelak kat dia, mana kita mempersendakan, memperbodohkan dia. Faham? Tak faham? Sebab tak faham kan? Faham semua no? Baik, habis dekat tu. Kemudian katanya, dan ketiga turubul adam. Turubul adami. Turubu mudhaf, al-adami mudhafun ilaih. Turu jadi mudhaf, sandaran, al-adami yang disandarkan kepadanya. Bukan sandaran, sandaran idhafah. Tersebut idhafah baru sandaran, Muhammad. Faham tak?
Dulu Muhammad ni rajin. Lalu ni jadi lagu ni saya pun tak tahu biasa apa. Si mak dia, ayah dia tolong doa sikit. Dulu dia rajin. Kejut saya tengok lagi lagu ni siapa dia tu. Masalah ni. Nak kahwin tu. Mana mak ni? Nak kahwin tu. Ada awet ke? Ha? Dia ada awet nak kahwin? Dia tanya apa masalah dia ni. Dulu dia rajin. Saya tahu dulu dia rajin. Rajin dia dulu ni. Ni lemah ni apa siapa. Biasa orang lagu ni nak kahwin. Dia tengok. Udah terpikat ke artis tu buat janda baru ni. Apa nama dia? Artis yang jadi janda baru ni. Apa nama? Saya tak tahu. Pikat kat budak dua. Janda. Tanya dia tak jawab. Tanya ayah dia. Baik, soalan. Mohon bertanya. Jika kita ikuti kelas online, adab-adab hendaklah dijaga. Seperti berwuduk, menutup aurat, mempunyai buku dan kitab dan duduk tetap. Soalan. Bagus dia ni. Jika kita tidak sempat hendak mengikuti kuliah online live sebab ada urusan rumah tangga. Dia buat rumah nak buat tangga belum lagi. Nak buat tangga. Rumah dah ada, tangga tak ada. Nak buat tangga. Jadi ada urusan nak buat tangga tu. Boleh ke kalau kuliah rakaman kita dengar sambil buat kerja rumah seperti buat tangga? Seperti memasak? Atau jaga anak? Tapi tak dapat nak mengikuti adab-adab sepenuhnya. Sebab sambil buat kerja. Boleh ke cara macam ni? Sebab kalau buat kerja tak dengar kuliah rasa tak tenang. Selain kuliah online, memang ada kuliah tetap yang diikuti secara talaqi berdepan di surau-surau. Baik, apa jawapannya? Boleh aja, enggak apa-apaan kok. Tak ada masalah. Ya, sambil-sambil kita buat kerja, masak nasi, siang ikan, siang daging, siang apa jugalah. Sambil-sambil duduk anak, sambil-sambil lipat kain. Ya, buka handphone, dengar ceramah online. Dapat ke pahala? Dapat. Ingat Allah ni, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak, nescaya kamu akan menjadi orang yang mendapat kejayaan. Ingat Allah Ta'ala tu tak semestinya di atas tikar semayang duduk saja. Buka surah Ali Imran ayat 190, 191. Ingatlah Allah Ta'ala ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan dan ketika berbaring. Masa bila pun tak apalah, hanya Allah ada pahalanya. Ya. Ada pahalanya. Selagi tidak menyalahi syarak cara kita ngaji tu. Kita duduk di rumah tak pakai tudung, boleh tak dengar online ceramah? Boleh. Apa masalah ni kita duduk di rumah kan ada siapa? Cuma nak bagi molek pakailah tudung, pakai telekung, nak molek. Ya, kita baca Quran di rumah. Wajib ke pakai tudung, pakai telekung? Tak wajib. Pasal apa? Kita duduk di rumah tak ada siapa. Kita tu orang perempuan lah, bukan saya. Orang perempuan duduk di rumah seorang-seorang dia dengan anak dia umpama dia. Duduk atas pusing kat ruang tamu tu buka handphone. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Duduk tak pakai? Boleh tak? Dosa tak? Tak. Dapat pahala. Cuma ni adabnya kurang lah. Adab kurang tu pahalanya kurang. Berdosa tak? Tak berdosa. Kurang adab saja. Tapi ada pahalanya? Ada. Dosa tak? Tak. Pasal apa? Mana ada lelaki ajnabi dalam rumah? Jadi kalau nak pahala yang molek, yang penuh, pakailah tudung
Pakailah tutup aurat tak kala baca Quran. Tu paling moleknya. Bukanlah wajib. Macam kita ambil ni Quran kata kan. Kita ambil cawan buah atas dia. Haram tak? Tak haram, makruh. Tapi kalau kita menghina Quran, itu murtad. Letak cawan, alah kitab biasa dia. Murtad tu. Tapi kalau kita saja letak, tak ada apa-apa niat, makruh. Itu contoh. Nak kita nak faham tadi ni ya. Yang kata tak beradab berdosa tu, kalau beradab, tak beradab melanggar syariat. Contohnya apa dia? Ya. Kita baca Quran, letak sama tinggi dengan kaki kita. Quran jangan letak sama tinggi dengan punggung kita. Dengan tapak kaki kita, itu berdosa. Jaga nak, berdosa. Jangan belajar kat Wahbi. Wahbi kata tak apa. Kita bukan Wahbi, kita di sunnah, tak boleh. Nak tidur malam, ambil kitab Yasin bawah bantal. Tak boleh. Ada pula siapa tu. Ibu ubat mana lah dia cerita saya. Tok Bomo tu kata dia suruh letak Quran kecil bawah kepala. Bodoh si Bomo tu. Tak tahu lah Tok Bomo tu bukan Islam ke apa dia tu. Apa hukum letak Quran bawah bantal tidur kita tidur atas bantal tu. Hukum nak haram. Siapa? Quran sepatut letak atas kepala. Kita tak bawah kepala. Hukumnya haram. Buku Yasin, ya kitab Yasin ni pun tak boleh. Bawah kepala tak boleh bubuh Quran. Quran kena duduk atas kepala. Faham tak? Yang ni pergi mengaji, pergi bubat dengan Tok Bomo. Tok Bomo suruh bubuh Yasin dalam mental. Melainkan keadaan tertentu yang dinasihati oleh ulama pada hal-hal tertentu. Yang tu kena pergi ngaji bab lain. Ya. Itu lain cerita. Tu adalah beberapa kaedah. Macam minum air Quran. Telan ayat Quran hukumnya haram. Pasal dia masuk ke tempat najis. Maka hukumnya sama seperti membuang ayat Quran ke tempat najis. Tapi kalau minum air yang dijampi dengan 30 juzuk Quran, itu hukumnya harus. Pasal apa? Pasal itu air sahaja. Bukan ayatnya. Ayatnya cuma jadi fadilat, manfaat saja. Yang Qurannya tak duduk di situ. Yang kata haram tu semata-mata ayat Quran. Kau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Gumpai, telan, minum air. Itu haram. Pasal membuang ayat Quran ke tempat najis. Faham? Baik. Soalan tadi dah faham Jadi boleh saja di rumah tu, walaupun tidak pakai tudung sambil kerja mendengar online, tetap dapat pahala. Tapi pahalanya tidaklah sebesar orang yang beradab. Tapi walaupun tak beradab begitu, taklah berdosa. Sebab itu bukan wajib, hanyalah sunat. Kerana tak ada lelaki ajnabi di rumah kita. Jadi sambil-sambil lipat kain, sambil-sambil siang ikan, dengar kuliah online bagus. Daripada dengar lagu DJ Dave tu buat apa? Dengar lagu Scorpion. Sampai dia gorengkan pun dah jadi muzik Scorpion kat lenga. Baik, soalan yang kedua. Maaf nak bertanya. Pemakaian telekung yang sah untuk solat yang jenis 2 helai macam yang kebiasaan orang pakai. Atau jenis 1 helai yang macam jubah tu. Apa dia tanya ni? Pemakaian telekung yang sah untuk solat yang jenis 2 helai macam yang kebiasaan orang pakai. Atau jenis 1 helai yang macam jubah tu. Baik yang mana-mana pun tak apa. Asalkan kain itu tidak menampakkan bentuk tubuh dan warna kulit. Kalau selai pun tebal, tak nampak bentuk tubuh dan warna kulit, maka sahlah solat.
Kalau dua lai sekalipun nampak warna kulit, tidak sah. Jadi aurat perempuan ni ada dua perkara yang perlu kita faham. Yang pertama, jangan menampakkan warna kulit. Yang kedua, jangan menampakkan bentuk tubuh. Dua-dua tu kena jaga. Jangan nampak bentuk tubuh, jangan nampak warna kulit. Nampak warna kulit tak sah. Pakai seluar jin ketat, tebal tu. Tapi nampak warna, tak nampak warna kulit, nampak bentuk tubuh. Yang tu tak tutup aurat. Pakai seluar jin kan tebal. Nama pun jin kan tebal. Tapi ketat. Nampak bentuk tubuh. Tu tak nama tutup aurat. Tu namanya berpakaian tapi bertelanjang. Dan soalan seterusnya, jika seorang isteri minta fasah kerana suaminya tak mahu solat, sudah berdoa pada Allah dan bagi nasihat tapi tetap suami tak berubah. Jika isteri itu minta fasah sebab sudah berputus asa untuk berdoa, adakah termasuk putus asa dengan rahmat Allah juga ke? Tidak, itu yang sewajibnya. Buka kitab I'anatul Talibin kalau tak salah saya. Orang perempuan ni kalau jantan dia, laki dia tak sembahyang, tak solat, dia berilah masa beberapa lama, setengah tahun ke setahun ke untuk dia bertaubat. Kalau dia tidak mahu juga solat, maka isteri wajib minta fasah. Wajib isteri minta fasah. Ni ada satu orang perempuan. Dia kata saya punya pasal dia bercerai. Pasal dia dengar saya sebut lagu tu. Pasal lelaki dia tak sembahyang. Maka sebab tu dah dia bercerai sebab fatwa saya. Bukan fatwa saya. Tu dalam kitab sebut. Hang nak bercerai tu hang punya hal lah. Kan? Lepas tu dia pun pergi report lah. Pergi report tapi tak tahu. Tak ada apa-apa pun. Benda tu tidur dalam kitab. Kan sebab agama nak kata salah. Saya pun baik toliah kat sebab agama. Benda tu duduk dalam kitab. Ya. Bahkan di dalam pekah, bapak mertua ni, kalau dia tengok menantu dia tu tak solat, dia boleh suruh anak dia bercerai. Bapa mertua ni kalau tengok menantu tu tak betul, dia boleh suruh anak dia ceraikan. Dalilnya apa dia? Dalilnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suruh anak dia cerai. Ceraikan isterinya. Sebab apa? Isterinya biadab. Satu ketika Nabi Ibrahim pergi ziarah rumah anak dia. Masa tu anak dia ni tak ada di rumah, yang adanya menantu. Jadi anak si menantu ni layan bapak ni taklah molek. Tak apa molek lah. Cara dia tu. Jadi dia pun tak kenal ni bapak mertua dia. Tapi sebagai seorang yang beriman, dia kenalah faham. Dia kena hormat orang tua. Walaupun hang tak kenal tu orang tua, bapak mertua hang. Apa atas lagi kalau hang kenal. Ni hang tak kenal. Tak kenal pun. Tapi dia kurang ajar dengan orang tua ni. Jadi bila dia kurang ajar dengan orang tua ni, Nabi Ibrahim pesan dekat perempuan ni. Dia kata nanti laki hang balik, habaq kat dia. Bendul rumah engkau ini bengkok. Maka gantikan bendul ini. Yang betina tadi pun tengok bendul apa. Aku tengok rumah aku ni okey. Lepas tu orang tua tadi pun lari yang balik. Siapa dia tadi orang tua? Siapa? Nabi Ibrahim. Bila tok laki dia balik, anak Nabi Ibrahim ni balik, bini dia khabar lah. Dia kata, kanda-kanda, tadi ada satu orang tua datang.
Jadi dia pun jamulah air kat beranda luar tu. Bagi air lah minum. Dia pesan. Pesan apa? Dia kata nanti suami kamu balik beritahu bendul rumah kamu ini bengkok. Maka gantikan. Maka anak Nabi Ibrahim tadi pun ceraikan bini dia. Dia fahamlah hak jantan tu ayah dia. Siapa? Nabi Ibrahim. Itu kata anak yang taat pada ayah. Pesan ayah diikut sungguh. Bini dia pun dia cerai. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya bapa campur tangan dalam urusan rumah tangga anak-anak kalau sampai membabitkan urusan solat ataupun adab-adab agama yang tinggi. Apatah lagi kalau solat tu tiang agama. Itu baru adab-adab saja apa Nabi Ibrahim suruh ceraikan bini dia. Mana boleh seorang bapa ambil urusan rumah tangga anak. Kalau anak tu tongok. Anak tak reti. Bapa ni reti. Tapi hari ni ada kawan lebat lagu tu. Dah ada. Dia buang bapa lagi ada ikut lelaki dia. Dia buang mak dia lagi ada buat ikut bini dia. Ni akhir zaman ni tuan-tuan. Tak tahulah. Selalu kita sebut tanda-tanda bala anak meri ni apa? Anak derhaka orang tua. Tak tahulah. Makin lama makin teruk. Makin banyak kes-kes macam ni. Ngaji tak mau. Mayang tak mau. Berat lagi. Menuntut ilmu dengan mengaji. Menuntut ilmu tauhid dengan sembahyang. Mana lebih dituntut? Menuntut ilmu dengan sembahyang. Mana lebih dituntut? Menuntut ilmu tu lagi dituntut. Tapi kalau sembahyang pun tak, adakah dia nak pergi menuntut ilmu? Menuntut ilmu dengan solat, menuntut ilmu lagi dituntut daripada solat. Tapi kalau solat pun tak, tuntut ilmu lagi lah tak. Maknanya apa dia? Memang kena suruh fasah. Anak dah 5 dah ustaz. 5 tak 5 ke 50 sekali pun. Habis kata mau dipasang, kau sembahyang ke? Kau pergi tuntut ilmu ke? Tengok degil sangat. Ni perintah Allah. Bukan perintah ustaz. Bukan perintah ustazah. Bukan perintah mufti. Ini perintah Allah. Bukan saya mereka. Kalau kamu solat pun dah, adakah kamu nak menuntut ilmu? Kalau kamu tak menuntut ilmu, kamu kena ke Allah. Kalau tak kena Allah, jadi apa? Awwaluddin ma'rifatullah. Kalau kamu tak kena Allah, kamu duduk biar rumah kamu lagu tu, anak bini semua lagu tu, itu rumah tangga apa? Rumah tangga apa nama tu? Adakah itu dinamakan rumahku, syurgaku? Terbaliklah. Rumahku, nerakaku lah jadi. Kamu nak reka neraka ke di dunia? Neraka di dunia, neraka lah di akhirat. Wal'ayazubillah. Kata orang sufi, siapa tak dapat syurga di dunia, tak dapat syurga di akhirat. Siapa buat syurga di dunia, dapat neraka di akhirat. Siapa masuk dalam syurga dunia iaitu jannatul ajilah, maka di akhirat dia akan masuk jannatul firdaus. Jadi inilah pokoknya. Ya, faham? Jadi orang yang minta fasah sebab laki dia lama diberi peluang untuk solat, tak mau solat, tu tak termasuk putus asa dengan rahmat Allah. Itulah namanya orang yang mematuhi perintah Allah. Wahai suami yang aku cintai, tapi aku lebih cinta pada Allah. Maka setakat ni sajalah kita. Nanti bapa aku datang bawa aku balik. Kerana bapa aku sudah pun memfailkan fasah di mahkamah. Pasal kau tak semayang. Walaupun aku cinta padamu, tapi cintaku terhenti di atas cinta kepada Allah. Aku lebih takut hukum Allah daripada hukum kamu yang tak solat. Sudah. Bermakna tu tak putus asa dengan rahmat Allah. Hari ni banyak orang jantan tak nak sembahyang. Kadang-kadang dua-dua tak sembahyang. Apa lagi teruk.
Dua tak sembahyang tu lagi bagus ha. Ya, kita duduk serumah dengan orang tak sembahyang pun tak boleh. Kita duduk serumah dengan orang tak solat pun tak boleh. Adakah apatah lagi bersuami isteri? Ha? Langsung tidur sebentar. Lagilah tak boleh. Buka kitab Munyatul Musalli. Khatam lagi. Nak khatam dah kan? Nak khatam dah. Kan dah khatam dah. Lupa lah. Belum ya. Esok lah kan? Lusa. Baik. Soalan seterusnya. Adakah tidak sah solat jika seorang perempuan memakai baju yang lengan pendek di dalam telekung ketika solat? Perkara ini diviralkan dalam TikTok. Siapa pula pakai t-shirt lengan pendek dalam telekung tak sah solat? Siapa? Apa hujah dia? Tak tahu apa hujah dia kan? Ada hujah ke? Mesti ada sebab dia. Tak sah. Tak sah kenapa? Tak sah kenapa tu kena tanya ustaz tu lah. Pasal kita tak tahu apa alasan dia. Mesti ada alasan. Kalaulah telekung tu sudah tebal, tak menampakkan warna kulit dan bentuk tubuh, tak ada masalah lagi kerja nak pakai t-shirt di dalam. Apa masalah? Saya tak tahu kan. Jadi kena tanya ustaz tu lah. Saya pun tak berani dah kata ustaz tu salah. Sebab saya tak tahu apa alasan dia. Ya. Apa alasan dia. Jadi tolong tulis alasan dia. Tak ada alasan saya pun tak kerti nak jawab. Macam dulu ada orang kata, ustaz kalau kita mandi hadas besar tak boleh pakai sabun. Pasal apa? Kalau kita pakai sabun, nanti tak sah mandi hadas. Pasal apa? Bersabun. Yang tak sah tu lagu ni. Kamu mandi air sabun dalam kolam. Kat rumah ada kolam. Kolam mandi. Besarlah tu bersekolah tu tu. Cukup dah air tu dua kolam? Cukup. Kamu bubuh air sabun dalam tu, kacau. Jadilah air sabun. Kamu terjun mandi ni ada besar sah. Tak sah lah sebab tak jadi air mutlak lah. Jadi air sabun. Tapi kalau kamu cedok, mandi, mana kamu sabun kat luar, lepas tu kamu jeruh balik, buangkan sabun semua, mandi lagi, jeruh lagi sekali, meratakan seluruh tubuh dengan niat mandi hadas besar, apa pula tak sah? Jangan bercampur air sabun tu dengan air mutlak yang menjadi air itu air muqayyad. Maka tak sah ya. Kalau tetap jadi air mutlak, pasal apa pula tak sah? Jadi nak kena tanyalah balik. Adakah air sabun tu kamu kendam macam kolam tadi ni? Berendam dalam tu. Tak sah. Kalau kamu sabun gas tu saja lepas tu jeruh balik, bilas balik dengan air mutlak, kenapa pula tak sah? Jadi nak tanya apa ilat ustaz tu kata tak sah tu? Apa sebab dia? Jadi tolong tanya ustaz tu. Saya tak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau macam yang saya kata tadi tu, telekung dia tebal, tidak menampakkan warna kulit. Dan telekung itu pula besar, tidak menampakkan bentuk tubuh. Tak ada masalah dia nak pakai t-shirt di dalam. Yang kata tak sah tu macam mana? Cuba tanya dia balik. Pergi tanya TikTok. Wallahu a'lam. Dan kita berhenti sekat tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.